Okey, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Tengku Saifullah binti Muhammad, moderator anda pada hari ini. Bertemu lagi kita dalam program Influencer at Japan yang memasuki siri kelima yang disiarkan secara langsung. Jadi bersama kita pada hari ini adalah saudara Muhammad Ali Ibrahim yang merupakan seorang YouTuber yang secara kreatif pada hari ini. Okey, dengan ini kita teruskan bersama saudara Alif. Mungkin ramai yang belum mengenali saudara Alif sebelum ni, dan saudara Alif boleh memperkenalkan diri terlebih dahulu kepada penonton-penonton kita secara lebih dekat. Silakan saudara Alif. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama sekali saya nak ucapkan ribuan terima kasih kepada Jabatan Penerangan Negeri Terengganu, dan saya nak ucapkan juga terima kasih kepada moderator kita yang handsome dan bergaya pada hari ini. Okey, suka saya untuk perkenalkan diri saya. Nama saya Muhammad Ali Ibrahim. Saya berumur 24 tahun. Saya menetap di Marang, Terengganu. Saya mula buat channel YouTube ni pada tahun 2019, iaitu pada bulan 6. Bulan 6 kiranya dalam tempoh 3 tahun sudah saya buat YouTube. Jadi saya punya konten berkisarkan berkaitan dengan ubah suai kereta. Saya menggunakan Adobe Photoshop CS6. Saya membuat konten ni, saya terinspirasi daripada YouTuber-YouTuber daripada luar negara yang mengubah suai kereta, mengubah suai design. Jadi saya pun belajar daripada situ untuk saya aplikasikan dalam saya punya YouTube channel. Okey, itu saja sedikit saya punya perkenalan. Okey, saudara Alif, bagaimana timbulnya minat? Kita tahu di luar sana ramai YouTuber yang mula berjinak dengan YouTube ni. Jadi untuk saudara Alif sendiri, bagaimana timbulnya minat tu untuk membuat video-video kreatif ni? Okey, pada mulanya macam saya berkata tadi, saya tengok video YouTube di YouTube YouTuber daripada luar negara. Jadi dari situ saya pun cuba ambil idea untuk ubah suai kereta pertama saya, dan saya cuba untuk orang kata suka-suka lah dulu untuk permulaan ni. Jadi saya post video pertama saya dekat YouTube. Jadi pada masa tu pada 2019 saya merupakan YouTuber pemula lah akhirnya. Saya bermula pada 0 subscriber dan saya cuba post dekat saya punya YouTube channel, dan saya punya view masa tu mencapai 2000. Jadi bagi saya pada permulaan untuk buat YouTube tu agak banyak lah juga view macam tu. Jadi saya pun kata dalam hati, apa kata saya buat satu video satu hari. Jadi bila saya buat satu hari satu video, saya punya view makin bertambah. Saya punya follower pun dan subscriber pun bertambah. Saya dapat 1000 subscriber tu dalam masa 4 bulan sahaja. Jadi saya dapat masa 4 bulan tu, saya pun tanya kawan saya, dia juga seorang YouTuber. Dia kata YouTube ni boleh menjana pendapatan. Jadi saya pun tanya dia macam mana nak proses untuk dapatkan duit tu. Jadi dia kata, apa kata kalau dia invite saya dalam grup WhatsApp. Jadi dalam grup WhatsApp tu ada ramai lah yang dah dapat duit, ada yang baru nak mulakan YouTube. Jadi grup tu dia bukan sekadar berkongsi tips, dia juga berkongsi okey, macam mana nak edit bagi menarik, apa aplikasi yang sesuai, apa aplikasi yang untuk buat thumbnail, apa yang perlu kita buat, apa yang kita perlu buat untuk dapatkan duit pada YouTube. So saya masuk grup tu, saya pun tanya ahli dalam grup tu. Dia kata untuk dapatkan duit pada YouTube, kita ada 3 cara. Okey. Yang pertama melalui Google AdSense. Google AdSense ni ia ada 2 syarat lah. Itu kena dapat 1000 subscriber dan 4000 jam tontonan. Oh, jadi masa tu saya dah dapat 1000 subscriber pada masa 4 bulan. Jadi saya punya jam tontonan saya sekadar 3000 jam tontonan. Jadi tak cukup 1000.
Jadi nasihat kawan-kawan saya kata cuba buat video hari-hari lagi kata. Jadi saya pun usahakan dapat video satu hari satu video, dan saya dalam masa 5 bulan saya dapat capai 4,000 jam tontonan. Jadi lepas saya dapat 5 bulan tu, saya pun request lah daripada Google AdSense untuk dapatkan surat dia. Dia akan hantar surat tu, di mana surat tu dia ada maklumkan nombor PIN kita. Disebabkan YouTuber ni dia punya nombor PIN dia dia berbeza. Okay. Jadi bila dapat surat tu, kita masuk dekat website Google AdSense, kita daftar alamat, nombor bank apa semua, dan masukkan PIN untuk kita verify. Bila saya dapat PIN tu, saya pun verify dalam masa 6 bulan saya dah dapat income. Jadi sebab timbul saya minat ni, sebabnya mula-mula suka-suka. Lepas tu mulalah dapat income daripada YouTube. Okay, bila dapat income tu macam saya buat contoh lah, semasa PKP yang baru ni, yang PKP 1 pada 2020 tu, saya tak bekerja sebab saya punya syarikat 4 bulan dia tak beroperasi sebabkan PKP. Jadi walaupun saya punya syarikat tak beroperasi, tapi saya mampu untuk menampung gaji yang sedia ada menggunakan duit YouTube. Jadi kalau tanya sebab apa saya timbul minat untuk buat YouTube, sebab utamanya adalah sebab pendapatan lah. Okay, yang kedua sebab saya nak tambah skill editing saya. Sebab macam kita tahu macam ada yang kelab-kelab saya join yang memerlukan untuk kita buat video, untuk kita buat poster apa, dan sebagaimana yang saya alami sekarang, saya pun sebagai seorang student, saya belajar, saya sambung PJJ. Jadi yelah, tugasan yang kita perlu buat tu ada yang kena buat video, editing, ada yang kena buat poster apa semua. Jadi bila kita dah ada kemahiran tu, maka mudahlah untuk buat video dan tugasan yang diberikan. Okay, saya rasa itu sahajalah saya punya pandangan, saya punya sebab kenapa saya buat YouTube channel ni. Okay, terima kasih. Saya sempatlah menonton video-video yang dihasilkan oleh saudara Alif, sangat kreatif dan menarik lah. Jadi untuk menghasilkan video-video yang kreatif ni, saya cukup percaya dan yakin saudara Alif menggunakan perisian ataupun apps yang tertentu lah untuk menarik orang ramai supaya menonton video yang saudara Alif hasilkan. Jadi apakah perisian yang digunakan untuk khas untuk editing ni, dan bagaimana proses editing yang dilakukan sendiri oleh saudara Alif? Okey, berkaitan dengan perisian yang saya guna, yang pertama saya menggunakan Adobe Photoshop CS6. Adobe Photoshop ni saya menggunakan untuk saya edit kereta-kereta. Kat situ saya mula belajar, saya kata tadi, saya mula belajar, saya menggunakan, saya rujuk video YouTube daripada YouTuber luar yang membuat editing kereta. Saya menggunakan kelajuan yang rendah lah, itu 0.25 dekat YouTube. Dari situ saya belajar macam mana nak buang dekat bahagian yang tak perlu, macam mana nak tintetkan cermin yang untuk hitamkan cermin kereta, macam mana nak rendahkan punya body, macam mana nak tukar rem. Okay, lepas tu saya lepas saya dah siap edit video tu, sebelum saya siap edit video tu, saya menggunakan VLC Media Player. VLC Media Player ni saya buat untuk saya record stream dekat laptop lah, kiranya untuk menunjukkan hasil yang saya buat dari mula sampai akhir. Okay, selepas saya dah siap buat video tu, saya akan pindah saya punya hasil ke handset saya. Saya pindah ke handset saya. Pada mulanya saya guna Sony Vegas untuk saya edit video. Jadi lepas saya fikir balik, sebab Sony Vegas ni ada dekat laptop, jadi kadang-kadang saya buat video YouTube ni saya akan edit dekat handset. Jadi saya guna aplikasi KineMaster dekat handset. Bila saya dah edit dekat handset, saya akan export, saya akan post video tu dekat YouTube. Bila saya post video dekat YouTube, saya akan menggunakan aplikasi PixArt.
aplikasi PixArt ni saya banyak menggunakan untuk buat thumbnail lah. Thumbnail ni dia macam macam muka depan lah untuk YouTube ni. Senang macam orang tahu macam mana apa yang kita buat pasal YouTube tu, gambar apa, tulisan tajuk pasal apa. Lepas tu kita buat tepi yang macam menarik sikit untuk orang tengok lah. Bila orang tengok gambar tu, orang kata oh ini video pasal apa, okay ini video pasal apa. Lepas tu lepas saya dah edit dekat PixArt buat thumbnail tu, saya akan guna Rapid Tag. Rapid Tag ni aplikasi untuk kita dapatkan hashtag. Sebab kalau kita buat video YouTube kan, confirm kita nak video kita yang berada di atas. Kalau tak dapat atas pun dapat nombor 2 ke nombor 3 dekat pencarian lah. Jadi bila kita buat hashtag yang relevan, hashtag yang senang dicari, maka video kita mula dah berada di atas. Bila berada di atas, orang akan nampak video kita, orang akan klik video kita. Jadi saya guna dalam 5 aplikasi, iaitu Adobe Photoshop, VLC Media Player, KineMaster, PixArt dan Rapid Tag. Okey, saya rasa itu saja. Saudara Alif dan juga penonton-penonton influencer Japan siri kelima, kita berehat seketika dan sama-sama kita saksikan video program Bulan Kebahasaan 2021. Silakan. Baik, untuk menarik viewers ni kita perlu menghasilkan konten-konten yang menarik, ya, berbeza dengan YouTuber yang lain. Jadi bagi saudara Alif sendiri, berapa lama masa yang diambil untuk menyiapkan sesuatu video ni, dan bagaimana saudara Alif dapat mengekalkan target untuk menyiapkan video tersebut? Okey, terima kasih. Soalan yang cukup bagus lah, sebab menarik juga soalan tu, sebab macam kata apa, masa yang saya luangkan untuk buat video YouTube. Untuk proses dia, macam nak edit editing creator tu, saya menggunakan Adobe Photoshop. Jadi untuk dapatkan ilham edit video tu mengambil masa selama 1 jam atau 2 jam. Biasanya kalau lama sikit dalam 2 jam, atau ada yang lawa sikit dalam 1 jam. Okey, lepas saya dah dapat idea tu, saya pun buatlah editing tu dekat Adobe Photoshop. Bila saya buat Adobe Photoshop tu, saya menggunakan VLC Media Player untuk saya rekod saya punya hasil dekat Adobe Photoshop tu. Okey, lepas saya dah rekod, saya mengambil masa untuk 1 jam untuk rekod video tu. Kemudian saya sambung saya punya video tu, saya pindah ke handset, iaitu saya menggunakan aplikasi KineMaster. Proses untuk edit video tu mengambil masa dalam 50 minit atau 30 minit, bergantung kepada situasi lah. Kadang-kadang ada yang kita nak tambah animation dia, ada kita nak tambah dia punya sound dia, apa sound yang sesuai untuk video tu. Lepas tu dia punya ending dengan permulaan dia kena bubuh video yang sesuai. Lepas tu lepas saya dah export video tu ke handset, saya pun akan edit thumbnail. Saya edit thumbnail tu dekat PixArt. Jadi edit thumbnail ni ibarat poster lah. Dia ada tulisan apa semua kan, untuk menarik minat orang untuk tengok apa yang kita buat pada video tu. Jadi bila orang tengok, oh video ni pasal apa, jadi macam wow, orang kan tertarik lah untuk tekan video tu. Lepas tu lepas saya dah export, saya dah post video, saya dah letak thumbnail, saya pun akan edit dekat YouTube Studio. Saya akan edit lah description dia apa, hashtag dia apa, dia punya tarikh bila, lepas tu lokasi dekat mana,
edit dekat YouTube Studio tu penting juga sebab dia akan mudah untuk pencarian video kita dekat YouTube. Jadi untuk hashtag ni saya menggunakan rapid tag. Rapid tag ni dia bila kita contoh kita tulis tajuk kereta apa, dia akan keluar hashtag yang sesuai untuk video kita. Okay, saya rasa dalam masa saya ambil video untuk rekod semua, proses semua dalam 4 jam. Okay, lepas tu soalan yang seterusnya berkaitan dengan macam mana saya nak ni, saya buat video 1 hari 1 jam. Okay, jadi sekarang saya punya ada komitmen pasal belajar apa semua, jadi saya pun nak konsistenkan saya punya video, saya buat 1 minggu 1 video. Saya ambil masa hujung minggu sebab hujung minggu ni tak terlampau sibuk, kita kadang-kadang kerja kan. Kalau hari kerja, kalau hari cuti tu ada masa untuk buat video. Jadi saya pun ambil peluang, saya buat video ni pada hari hujung minggu. Okay, itu saja. Okey, Saudara Alif, sekarang ni seperti yang kita sedia maklum, kita masih berada di Pelan Pemulihan Negara Fasa 2. Jadi apakah pesanan Saudara Alif dalam kita untuk terus mengekalkan SOP dalam norma baru ini? Okey, pesanan saya untuk mengekalkan SOP di norma baru ni, walaupun ada yang dah menerima vaksin, ada yang dah menerima 2 dos vaksin, tapi kita kena tetap menjaga SOP. Sebagai contoh, kalau nak keluar ke mana-mana, kena pakai mask, kena pakai hand sanitizer. Kalau nak beratur ke mana-mana pun, kita kena jarakkan 1 meter, janganlah dekat-dekat. Okey, lepas tu, kalau yang belum daftar vaksin tu, boleh daftar dekat MySejahtera. Hashtag kita jaga kita. Okey Alif, boleh bagi ucapan sempena sambutan Hari Kebangsaan dan Hari Malaysia 2021 pada tahun ni. Jadi ya, kita rasa walaupun kita dalam norma baru, kita masih lagi mampu kita meraihkan Hari Kebangsaan pada tahun ini. Jadi saya minta Saudara Alif untuk menyampaikan ucapan sempena sambutan Hari Kebangsaan dan juga Hari Malaysia 2021. Okey, ucapan sempena Hari Kemerdekaan dan Hari Malaysia 2021. Ucapan saya, kita hendaklah macam pasang bendera Jalur Gemilang dekat Permisan Perniagaan, dekat rumah, supaya bila kita gantung bendera kebangsaan tu, kita dapat melahirkan rasa cinta kita kepada negara. Dan jangan lupa juga untuk menyertai pertandingan yang dianjurkan oleh Jabatan Penerangan Malaysia. Antaranya adalah pertandingan bintang patriotik, pertandingan mural at Merdeka, pertandingan fotografi klik at Merdeka 2021, pertandingan bercerita kanak-kanak, pertandingan TikTok Ilham Merdeka 2021, pertandingan pidato kemerdekaan peringkat kebangsaan dan banyak lagi. Kalau yang nak join pertandingan tu, bolehlah ke website dekat portal www.merdeka360.my. Okey, itu saja saya punya ucapan untuk Hari Kemerdekaan. Okey, baiklah Saudara Him. Terima kasih sekali lagi. Dengan ini berakhirlah program Influencer Japan bagi siri kelima yang kita ada pada hari ini, yang disiarkan secara langsung. Dan sebelum berpisah, sama-samalah kita saksikan tayangan video berkaitan vaksin.